Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَطَيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat meyakini, iaitu Allah memberikan kepada kita sentiasa ilmu di sisi Allah, pengenalan diri Allah kepada diri kita, yang mana kita meyakini bahawa hidup kita ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahsia hidup ini, di mana menyatakan Allah yang Maha Esa, yang Maha Hidup. Alhamdulillah, inilah nikmat-nikmat yang besar yang tidak mampu kita nak ucapkan. Nikmat besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana Allah meleburkan kita. Allah dengan tangan kekuasaannya melenyapkan kita, memfanakkan kita, hingga benar-benar yang ada hanyalah keesaan Allah yang dirasai. Dan inilah yang manis, yang tiada pahit, yang sentiasa diinginkan oleh kita, supaya kita benar-benar tahu hala tujuan sebenar kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, iaitu tidak lain untuk mengesakan Allah, untuk mentajalikan apa yang telah Allah tetapkan dalam setiap detik-detik saat kehidupan kita. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang penuh barakah ini, kita masih lagi di saat ini benar-benar telah dileburkan, benar-benar telah menghilang keakuan-keakuan diri kita, melainkan kita duduk di tempat, di majlis yang agung ini adalah semata-mata kerana ingin menambahi lagi bagaimana nak membuangkan lagi keakuan-keakuan diri. Sebab punca segala maksiat-maksiat, ataupun punca kita membuka segala maksiat, baik maksiat yang besar maupun maksiat yang kecil, adalah disebabkan oleh rasa ada keakuan diri kita. Maka hari ini, maka saat ini, kita benar-benar membuangkan keakuan diri, seperti mana yang lepas-lepas Allah telah membuangkan keakuan diri kita. Mana keadaan sekarang juga Allah sentiasa hendakkan kita membuangkan keakuan-keakuan diri, dengan cara iaitu kita alam nasyrah laka sadrak, iaitu buangkan apa saja yang ada di dada kita, di dalam keadaan qalbun kita kosongkan benar-benar, melainkan yang ada adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala.
dan seluruh yang sekalian alam yang Allah jadikan ini adalah semuanya adalah menunjukkan lebur. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya adalah binasa, lenyap. Kenapa? Sebab semua ni menyatakan yang wujud, yang esa hanya satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua yang Allah jadikan di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semuanya menyatakan bahawa la ilaha illallah. Maknanya tak ada. Mereka menyaksikan, mereka menyatakan, ialah sekalian alam ini menyatakan bahawa yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itulah Allah menjadikan sekian alam termasuk kita untuk menyatakan yang wujud, yang esa, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat yang paling besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah dan langsung gaib ataupun lenyap, yang ada hanya Allah. Itulah keputusan Isra wal Mi'raj. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu disuruh sampaikan nikmat di mana tenggelam, lebur, tak ada keakuan diri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyatakan, menjelaskan hala tujuan semua ini. Kita ini untuk tak lain ilahun wahid, menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita pada penghujung penghayat zaman ini telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita merasakan benar-benar bahawa tiada lagi kewujudan diri kita, dan sekalian yang kita nampak di sekalian alam yang Allah ciptakan, hanya yang kita nampak fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kita tidak ragu dan tidak was-was lagi, sebab kita mendapat pelajaran ini dari sisi Allah, bukan ada perantara lagi dah. Sebab Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bila dia dah menjelaskan kepada kita, kita yakin, maka Nabi mengatakan kita ni dapat penjelasan, pengenalan diri kita, iaitu diri Allah tu dari sisi Allah. Mulanya daripada Nabi Muhammad SAW ataupun daripada guru pembimbing mursyid. Tetapi apabila kita dah mendapatkan keputusannya, maka sebenarnya kita mendapatkan keputusan wusul sampai kepada Allah itu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita berdoa, maka makbul doa kita, ataupun kita berdoa diterima doa kita. Maka sebenarnya doa kita makbul bukanlah kita berdoa, tetapi rahmat Allah dan juga ketetapan takdir Allah yang menentukan bahawa kita itu makbul doanya. Maka itu semata-mata rahmat dan juga ketetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita fahami. Maka apa pun nanti dalam kehidupan kita, kita akan melihat takdir-takdir Allah, pentadbiran-pentadbiran Allah berlaku setiap masa, sejak dari awal penciptaan Nur Muhammad hingga penghujung kepada manusia dah selesai masuk surga dan neraka. Semuanya berjalan di dalam keadaan ketentuan takdir dan juga takbir Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita akan menampak benar-benar, maka sekalian alam ini semuanya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah ditakdirkan apa yang akan berlaku, baik atau buruk. Semuanya berlaku dalam keadaan penguasaan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak memerlukan orang cerdik, pandai, bijak, pandai untuk berbincang, untuk menentukan takdir-takdirnya. Cukup Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan dirinya yang menguasai sekalian alam ini. Maliki yaumiddin, hari-hari apapun Allah yang menguasainya. Maka kita pandanglah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan nampak baik dan buruk itu adalah semuanya daripada kerajaan ataupun keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan dan takbir Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita akan tenang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita akan nampak perbuatan-perbuatan Allah. Kita akan nampak semua itu adalah kisah-kisah yang Allah akan menceritakan supaya diri kita ini tenang dan tenteram. Dan sesungguhnya para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, arifin billah, mereka ini memandang seperti mana kita memandang, tetapi pandangan dalamannya itu lebih tajam memandang. Kerana dalamannya itu mata hatinya, mata kolbunnya itu memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya memandang kepada keduniaan, kita nampak. Tetapi kolbunnya sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia melihat dengan penglihatan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kita ini tidak memiliki penglihatan. Tetapi bila Allah memberikan penglihatan, barulah kita dapat melihat. Dan Allah tu yang maha halus, yang maha menentukan alam-alam yang halus. Maka Allah yang menciptakan tu, maka apakah tidak mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dia mencipta yang halus-halus, yang gaib-gaib. Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Terlihatlah setiap detik-detik kehidupan kita yang menjadi masalah adalah keakuan-keakuan diri. Kita belajar mengenal diri, mengenal di Allah, alhamdulillah. Kita diberi kefahaman di sisi Allah dan yakin, hakul yakin bahawa setiap hidup kita ini adalah aturan dan ketentuan cerita Allah. Tapi bagi mereka yang masih lagi berada di dalam keadaan kejahilan, berada dalam keadaan yang seperti mana Allah berfirman, "Man kana hazihi a'ma." Barang siapa yang ketika di dunia ini buta, maka kelak nanti dia akan lebih buta lagi di akhirat. Bukan matanya yang buta, tetapi mata kolbunnya yang buta, tak memandang sesuatu yang Allah ciptakan ini adalah menyatakan Allah, tetapi dia tertipu dengan yang ternyata itu, maka dia nampak yang nyata, dia tidak nampak siapa yang menyatakan tu. Itulah menyebab punca menjadi segala pintu-pintu maksiat itu terbuka. Kelakuan syirik kita adalah kita mengakui ada diri kita itu. Kesyirikan itu yang besar itu, maka membuka pintu-pintu maksiat-maksiat yang lain. Maka itu kita perhatikan manusia-manusia yang terus berlegar dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, iaitu melakukan perkara-perkara yang kecil atau besar, tetapi puncanya adalah tidak lain, ibunya adalah keakuan dirilah puncanya. Maka itulah peluang untuk kita kembali kepada Allah adalah dengan cara la ilaha illallah. Benar-benar kita telisik, benar-benar kita bedah siasat la ilaha illallah yang kita sebut, yang kita nyaksikan asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengatakan, menyaksikan diri kita tak ada, semua tak ada, yang ada hanyalah menyaksikan yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita abaikan? Mengapa kita habiskan waktu-waktu kita ini lagi dengan mengatakan ada lagi keakuan diri kita, sedangkan kita tahu bahawa keakuan diri kita lah yang punca menyebabkan kita ini terhijab. Punca kesalahan besar kita dengan Allah adalah kita menutupi hak-hak Allah. Kita kata hak kita. Kita tidak memiliki hidup, kita kata kita hidup. Kita tidak memiliki penglihatan, kita kata kita memiliki penglihatan. Kita tidak memiliki kehendak-kehendak, tetapi kita kata kita memiliki kehendak-kehendak. Kita tidak memiliki pendengaran, tetapi kita mengatakan kita yang mendengar. Kita tidak memiliki kuasa, tetapi kita rasa kita ada kuasa. Kita boleh buat ni, boleh buat ni, bekerja ni, semua kudrat itu kudrat Allah, tetapi kita kufur, kita tutupi, kita rasa kita yang memilikinya. Itulah punca-puncanya. Sikit dia sebenarnya. Cuma kita nak perlu obah dan cari jurulatih, cari pembimbing-pembimbing untuk memantau supaya kita terus menerus untuk bertambah kukuh untuk terus kita berkehidupan benar-benar dengan Allah, sampai benar-benar kita datang keyakinan yang benar, barulah kita boleh melepaskan daripada pembimbing jurulatih itu tadi. Tetapi selagi belum lagi, maka jangan kita meninggalkan guru mursyid ataupun pembimbing jurulatih kita dalam kerohanian. Kerana kita sangat memerlukan
guru pembimbing rohani, jurulatih yang akan mengajar kepada kita kepada arah Allah Subhanahu wa taala. Tak lain mereka itu semua adalah wakil-wakil Allah, dan tak lain mereka itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lain juga itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mentaati pemimpin, pembimbing rohani kita, jurulatih kerohanian kita, supaya juga kita mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka semua juga tidak ada rasa keakuan diri. Yang ada hanyalah pergerakan diam ataupun kalam-kalam yang disebut ataupun arahan-arahan yang dibagi, seperti mana Nabi Khidir diarahkan oleh Allah untuk melobangkan perahu yang bersama dengan Nabi Musa. Maka itu bukan daripada kemauanku, kata Nabi Khidir. Ini aku berbuat adalah kehendak-kehendak Allah. Kenapa dia tahu itu kehendak Allah? Kerana keakuan dirinya telah dilenyapkan oleh Allah. Keakuan dirinya tadi telah difanakkan oleh kekuasaan Allah, hingga dia mendengar dengan pendengaran Allah, hingga yang kehendaknya jadi kehendak Allah, hingga perbuatannya itu adalah perbuatan Allah, hingga perkataannya itu jadi perkataan Allah, hingga apa saja pun dibuat kudratnya adalah kudrat Allah. Tidak ada siapa yang boleh menandingi kudratnya. Itulah sebenarnya makam-makam yang orang-orang yang telah mencapai makam keberuntungan dengan Allah, yang mana Allah mengatakan di dalam surah Al-Fat, inna fatahna laka fathan mubina. Inilah perlu kita capai, seperti mana Allah mengatakan Nabi Muhammad telah mencapai kemenangan yang nyata, iaitu dia dah buang keakuan dirinya, dan Allah melenyapkan lagi keakuan diri. Allah menambahkan lagi dengan nur hidayah, wazidnahum huda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihatlah setiap pergerakan-pergerakan yang kita rasakan dengan keakuan diri, dan apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan dengan tidak ada rasa keakuan diri. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastaun. Apakah sama orang-orang yang kenal Allah, orang mukmin, para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, mursyid-mursyid yang arif, mereka ini adalah ibarat orang-orang mukmin, kata Allah. Dengan orang fasik yang tak kenal diri, tak kenal Allah, mereka ini tidak sama sekali-kali, kata Allah. Ibarat langit dan bumi, kerana mereka bertindak atas kemauan diri. Sedangkan orang-orang yang mukmin, mereka bergerak, diam, duduk, apa pun sentiasa dirasakan Allah lah yang menentukan, Allah yang menceritakan, Allah yang mengesahkan segala-gala. Itu perbezaan yang sungguh jauh. Maka beruntunglah orang yang bertaraf mukmin, kerana orang-orang mukmin ni adalah Allah telah mengatakan bahawa mereka ini apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala terlalu terpengaruh. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka ini orang-orang mukmin, aku bersumpah mereka ini mengatakan diriku, mengingat diriku, dia bergetar takut dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taraf orang-orang mukmin, yang kalau sekiranya kita tidak mendapatkannya, bahawa kita berada di dalam kerugian. Maka itu kita harus mencapai darjat ini, dan Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kepada kita berada dalam situasi keadaan orang mukmin. Kerana orang Islam ini belum tentu lagi mukmin, tetapi kalau orang mukmin sudah tentu mesti Islam. Maka duduklah kita di dalam golongan orang mukmin. Kerana dalam golongan orang mukmin, Allah mengatakan mereka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tempat, iaitu tempat yang sangat indah, yang mana Allah mengatakan fad'uni fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang benar-benar beribadah. Siapakah dia itu orang-orang yang betul-betul beribadah? Kata Allah, mereka inilah orang mukmin, yang mana mereka disebutkan nama Allah bertambah rindu, bertambah asyik, tidak puas-puas mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mereka khusyuk, rindu kepada Allah, hingga kerinduan mereka ini menyebabkan mereka bertambah lagi ingat, bertambah lagi, tidak jemu-jemu, daim, berterusan. Inilah makam orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala makam orang mukmin ini. Kerana makam orang mukmin ini adalah makam yang telah ditentukan oleh Allah. Mereka ni tidak banyak, mereka ni sedikit, kerana mereka ini adalah orang-orang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk golongan-golongan orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang mukmin ini sentiasa mengikuti jejak langkah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sentiasa menghilangkan rasa keakuan diri dan sentiasa membesarkan, mengagungkan Allah, mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri tanpa perlu kepada makhluk-makhluknya yang lain. Alhamdulillah, pembicaraan kita pada pagi ini telah dikurniakan oleh Allah, itu dari sisi Allah, di mana kita mendapatkannya seperti mana Allah telah berfirman, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imana. Mereka ini orang mukmin, bila dibacakan, diceritakan tentang ayat-ayat Allah, tentang cerita-cerita Allah, maka bertambah rasa zadahum imana. Ditambah air lagi, dirasa ditambah lagi sedapnya iman tadi, sedapnya mengingat Allah, bertambah sedap lagi. Diceritakan tentang kebesaran keagungan Allah, maka tidak ada satu pun 7 lapis langit dan 7 lapis di bumi, sekalian alam ini, semua dia akan melihat semuanya adalah cerita-cerita kebesaran keagungan Allah, maka mereka bertambah rasa keimanan. Lagi dia lihat, nampak kebesaran Allah, setiap detik saat dia semua dia nampak kebesaran Allah, bertambah rasa zadadhum imanah, bertambah rasa iman, manisnya iman, manis iman. Jadi tak renti-renti, mereka tak putus-putus bahagia di sisi Allah kerana mereka betul-betul dihilangkan keakuan dirinya dan merasakan benar-benar yang wujud, yang esa, yang mengesakan Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu marilah kita sama-sama menguatkan lagi, menetapkan lagi, maknanya dengan kesungguhan kudrat yang Allah bagi, kita hala tujukan setiap saat-saat kita itu untuk mengesakan Allah, kerana mahalnya saat itu adalah saat di mana kita benar-benar mengesakan Allah, tidak ada keakuan diri. Itulah puncak segala kenikmatan yang besar, di mana kita telah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Maknanya kita telah benar-benar beriman, meyakini benar-benar hingga kita melakukan amal soleh. Kita tidak merasa kita yang melakukan, melainkan Allah lah, rahmat Allah dan kurniaan Allah, dan kita telah melakukannya dengan merasakan bahawa wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dengan merasakan kita tidak bersekutukan Allah dengan merasa ada keakuan diri. Semata-mata Engkaulah ya Allah yang melakukan segala-galanya ya Allah, yang mana ini adalah qada dan qadarmu, tidak ada apa-apa pada kami ya Allah, melainkan yang kami ada adalah tak ada, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah pakaian kita, pakaian Rasul, pakaian Nabi, pakaian semua kita yang orang yang benar-benar ahli ibadah, yang benar-benar iaitu menafikan dan mengisbatkan benar-benar Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah cukup mengisbatkan dirinya, menyatakan dirinya yang ada, insya-Allah. Kita rasa cukup situ dulu. Kita minta kepada Al-Fadil Syekh Latif dan juga yang lain, Ustaz baru sampai, insya-Allah, dan pencerahannya insya-Allah. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia inayah rahmatnya pada pagi yang mulia ini, kita bersama-sama mendengarkan talk duha kita pada pagi ini disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini di sini adalah untuk menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagi nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itulah kesedapan yang mana mubasyiran wa nazira. Rasulullah SAW cakap kabar gembira untuk kita bahawa kita ni sentiasa nak meleburkan diri kita, nak menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itulah keberuntungan untuk kita sama-sama meyakini, mengimani la ilaha illallah. Itulah hala tuju yang sebenarnya nak kita ungkapkan penceritaan tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini diceritakan tentang tak ada cerita benda lain, tak ceritakan benda ni nak menyatakan bahawa kita ni sentiasa nak kena asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada ketika kita pada
awal-awal pun bukan kita dijadikan ini disebabkan apa? Disebabkan keasyikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dalam keadaan asyik. Kun wa zatitul zatul muntala nurun zatiyah zatul ha. Jadi keasyikan itu terzahirnya daripada itu terus Allah Taala beritahu ingin aku dikenali, terus terzahir Nabi Muhammad, terzahirnya kita. Jadi terzahirnya kita di sini adalah untuk menyatakan diri dia yang esa, bukan kita nak nyatakan diri kita yang ada. Kita dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, la hayyun la alimun la qadirun. Semua yang menyatakan itu semua Allah esa. Ini yang kita nak nyatakan di sini. Jadi saya nak bagi tahu, saya teringat apa yang diceritakan sebelum-sebelum ni. Ini awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bawah lagi daripada fardu ain. Bawah lagi asas. Asas mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, asas. Jadi bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, takluk dia adalah mengenal diri. Mengenal diri itu ada menafikan keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah. Sebenarnya bukanlah kita mengenal Allah ni, tahu tentang, kenal Allah, arif tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kita tinggalkan semua. Jadi takluknya bila kita dah tahu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah lebih kuat syariat kita, lebih kuat fardu ain kita, lagi kuat lagi. Sebenarnya kefahaman apa yang kita nak bawa amaliahkan dalam kehidupan harian kita lagi kuat lagi yang sebenarnya. Jangan kita salah sangka. Bukanlah kata Allah je yang ada, jadi kita tak buat apa-apa. Tak. Sebenarnya itu lagi kuat lagi sebenarnya. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kita ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu yang Rasulullah bawa. Jadi itulah keberuntungan kita. Saya nak cakap bukan nak cakap apa, kita ni dah tenggelam, ilmu-ilmu ni dah tenggelam. Kita belajar mana pun, Amerika Syarikat sekalipun, PhD ke master ke, ilmu ni ditenggelamkan oleh Yahudi. Kita kena faham yang tu. Kita kena faham yang tu. Tak kiralah siapa pun, mufti ke, ustaz ke, ini yang kita nak cari. Semalam saya ada cakap, cari pembimbing rohani, siapa pun kita, famous mana pun, publicity mana pun, ustaz publicity mana pun, ustaz mana ke, artis ke, tak kisah. Cari benda ni, kenal diri, kenal Allah. Kita nak sama-sama bergabung. Bila bergabung, yang tu dikatakan oleh ustaz, semboyan bunyi pun, sebelum bunyi pun semboyan Imam Mahdi, kita dah patah balik. Kita nak kuatkan, inilah yang jawapan dia ni. Kenal diri, kenal Allah. Siapa yang nak bawa kita kenal diri, kenal Allah? Pembimbing rohani. Mursyid Arif Billah ada di zaman kita ni. Ada, jangan cakap tak ada. Jangan cakap kita tinggi. Jangan cakap kita, saya pun tak cakap saya tinggi, tak. Kita nak sama-sama mengajak siapa pun. Jadi kalau ada yang mungkin nak bertanya ataupun memang kenal kami, jumpa kami. Saya alu-alukan, jumpa kami. Jangan jumpa kami dengan keadaan berbalah-balah pula. Itu minta Allah Ta'ala jauhkan. Jumpa kami, tanya siapa, daripada mana, tanya, tak apa. Jumpa, saya kasih sayang, saya nak gitu. Jadi semua kami ni memang boleh jumpa kami. Kami akan ceritakan. Bukan ceritakan lagi, kami tak tahu, tapi daripada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan harian kita ni, apabila kita sentiasa menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah, jadi manis tiada pahit, Rasulullah bagi tahu. Yakin ni. Saya nak cakap sekali lagi. Benda ni belajar mana pun, daripada SPM pergi universiti, pergi lagi mana lagi, PhD, mana lagi? Atas lagi. Kalau Sudin cakap atas pokok. Atas lagi daripada pokok pun, kalau tak ada ni, maka tergelincir kita nanti. Inilah kenal diri, kenal Allah. Awaludin ma'rifatullah. Ada guru pembimbing dia, bukan kita main baca buku je. Bukan kita main baca kitab je. Kita bukan main baca Quran je. Baca Quran tak ada dengan ada pembimbing, macam mana keadaan dia? Baca Quran juzuk 30 juzuk sekalipun, ada diceritakan sebelum ni. Dihadirkan guru dia, dihadirkan para sahabat, dihadirkan Rasulullah SAW. Apa yang berlaku? Inilah yang sebenarnya jalan cerita dia. La ilaha illallah, kenal diri, kenal Allah. Mengetahui bahawa kita ni tak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, dalaman. Kita cakap macam ni, kita buat dalam kehidupan harian kita, tapi kita kena bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1+1=2. Kalau Allah Taala cakap 1+2, 1+1=3, itu daripada Allah. Kalau daripada Allah, kita nak cakap apa? Itu daripada Allah, bukan daripada kita. Bukan kita nak menyangkal apa-apa, tidak. Tapi itu yang sebenarnya kita nak bawa. Menegas. Kita ada ketegasan dalam kita kena ada. Bila kita dah mengaji benda ni, kita kena ada ketegasan nak bercakap tentang
nak bawa, nak cakap untuk sama-sama kita kongsi, nak cakap juga dalam diri saya. Itu maksudnya gitu. Jadi saya alhamdulillah pada pagi ini Allah Taala letakkan satu wazidnahum huda dengan talk yang disampaikan oleh pembimbing rohani kita. Jadi saya nak cakap kepada semua jemaah, rakan-rakan saya, ingatlah bahawa setiap talk yang berlaku, setiap talk yang dijalankan, jangan itu bukan talk kosong. Saya cakap ini bukan nak cerita hebat ke tidak. Setiap apa yang kita dengar dengan pendengaran Allah, insya-Allah Allah Taala akan bagi. Saya nak cakap saya rasa saya tak dapat nak cerita. Saya rasa apa? Kan? Saya tak dapat nak cerita saya rasa apa. Saya je yang tahu dekat dalam diri saya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi saya boleh ceritakan apa yang disampaikan majlis yang berlaku pada pagi ini dan sebelum-sebelum ni. Ambillah dan hargailah, sebab ini bukan main-main punya cakap, bukan main-main punya penyampaian. Ini penyampaian daripada Allah. Kalau tak mengaji, dia akan berbalah-balah. Tapi kita mengaji, dengar, sami'na wa ata'na. Saya cakap selalu, sami'na wa ata'na. Jadi pendengar yang baik dulu. Matikan keakuan diri kita, nafikan keakuan diri kita, jangan hajat Allah, pasti dia akan dengar. Jaga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalau ustaz-ustaz cerita, adab-adab kita macam mana? Kita nak dengar dengan betul-betul hati kita dengan Allah. Jangan ke lain. Kalau ke lain habis kita. Walaupun dengan live sekalipun, ke lain habis kita. Dah ke lain dah tu. Maknanya macam mana? Tumpuan kita betul-betul. Tegaskan betul. Asyidda walal kufar. Aku nak dengar betul-betul talk ni. Dengar ya Allah apa yang kau nak sampaikan ya Allah. Saya cerita yang satu je saya cakap. Saya dapat hari ni. Saya dapat apa pagi ni, alhamdulillah ya Allah. Kan, saya dapat pagi ni, tapi saya tak nak ceritakan apa yang saya dapat. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya zuk je dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bergetar rasa hati saya ni, kolbun saya ni. Saya tak dapat nak cerita. Saya susah nak cerita. Tapi ambillah iktibar ni, ambillah penghargaan ni yang Allah Taala anugerahkan ni, boleh dikongsikan supaya apabila mendengar setiap talk ni, ada yang Allah Taala bagi wazidnahum huda, petunjuk, sultanan nasirah. Allah Taala bagi orang yang nak inginkan nak leburkan keakuan diri dia, pasti Allah Taala akan bantu. Sultanan nasirah, Allah Taala akan datangkan bantuan. Bantuan apa tu? Itulah betul-betul kita, ya Allah aku tak mampu ya Allah dalam keadaan begini ya Allah. Kau leburkan keakuan diri aku. Ni saya dah pecah rahsia sikit dah. Kan? Dia leburkan keakuan diri kita dengan ketangan kekuasaan kita nampak di situ. Kita rasa di situ. Ni saya tak tahu, dia ceritakan mana saya tahu. Kan? Kalau tak, saya tak dapat nak cerita. Jadi itulah keberuntungan kita betul-betul duduk betul-betul. Inilah jalan dia. Saya nak cakap, siapa pun dia guru agama mana pun, ini yang dicari. Ni kena betul-betul. Ada guru-guru pembimbing, tapi ada yang dipilih oleh Allah. Jangan kita main tibai je. Yang ni betul ni. Dia tak, ini kena betul-betul. Betul-betul tengok betul-betul. Apa ciri-ciri dia? Kalau ciri-ciri dia tak ada tu, dia itu kita kena beritahu, dia kena duduk jalan ni. Kita nak cakap macam mana lagi? Adalah itu Allah Taala akan aturkan. Bukan kita kata kita hebat, bukan. Saya tak cakap saya hebat. Saya nak mengajak. Ini seluruh dunia dia dengar ni. Seluruh dunia dia dengar. Ada yang kumpulan-kumpulan yang nak jumpa dengan kita. Tak apa, jumpa. InsyaAllah kita dalam keadaan berkasih sayang, jumpa kita nak ceritakan. Memang kita nak mengajak pun. Ini bukan dah masanya untuk sembunyi. Tak ada. Ini memang open dah. Memang open dah. Live YouTube ada, saya buat rakaman pun ada, semua ada. Saya akan sampaikan. Saya akan share kan, insya-Allah. Digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kepada semua, insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Barakatuh. Mari sama-sama jiwa yang beriman kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم التواب الرحيم أستغفر الله العظيم التواب الرحيم أستغفر الله العظيم التواب الرحيم اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل أما بعد Inni bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu yang paling tinggi ialah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan yang paling tinggi ialah kelih Allah. Kelih Allah. Bahkan ada ulama yang menerangkan di dalam perkataan ihsan itu fa illam takun tarahu. Tak silap daripada Ibnu Arabi. Fa illam takun tarahu. Apa maksud dia? Santri mengaji bahasa Arab, hafal Quran. Apa maksud? Fa illam takun tarahu. Terjemah Ustaz. Kah? Fa illam takun. Kalau hang tak ada, kalau hang berasa tak ada, hang tak ada, tarahu. Kau akan nampak dia. Barulah kau nampak dia. Fa illam takun tarahu. Masya-Allah. Kalau kita mengaji nahwu, kalau kita letak noktah di situ ataupun koma, fa illam takun tarahu. Kalau hang berjaya dalam perjalanan ihsan ni untuk merasai tiada wujud diri, tarahu, barulah hang akan kelih. Kelih siapa? Fa innahu yara. Kelih Allah. Dan sesungguhnya dia nampak hang. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam perjalanan ini, perjalanan jihad yang paling agung ini, kita bawa balik daripada perang Badar. Rasulullah kata kita ni bawa balik daripada perang. Sahabat-sahabat bertanya, ada lagi tak perang yang lebih kemah lagi pada ni, lebih hebat lagi pada ni, lebih dahsyat lagi pada ni? Hebat perang Badar ni, yang main-main. 313 orang menang, boleh menang dengan 1000 orang kafir. Bukan bersedia pun nak berperang, tak bersedia. Sahabat-sahabat diceritakan, diriwayatkan dalam perang Badar, ada yang bersenjatakan pelepah kurma ya. Depa bukan nak pergi berperang. Depa sekat kabilah tu nak ambil harta-harta depa yang ditinggalkan di Mekah tu, nak tukar. Dah mereka tinggalkan di Mekah tu pelbagai tanah, pelbagai khazanah meninggalkan. Slow. Pelbagai khazanah, pelbagai ni. Jadi mereka tahan kafilah tu untuk ambil. Bukannya niat nak pergi berperang. Jadi yang ada pun satu ekor kuda dan beberapa bilah pedang. Tapi Allah Ta'ala boleh menang, boleh kasih menang. Tu yang terbit soalan tu, ada lagi tak perang yang lebih kemah daripada perang ni? Macam tak ada dah. Serupa dengan cerita dia, kancil menang lawan lumba lari dengan Mercedes. Mana ada kancil boleh menang dengan Mercedes? Waktu sahabat tanya, ada lagi tak kemah, cerita yang lebih kemah lagi pada ni? Seolah-olah tak ada. Memang tak ada pun, tapi ada. Iaitu Rasulullah kata kita balik pada perang yang
besar, nak menuju kepada perang lebih besar, iaitu memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu. Jadi natijah daripada penceritaan ini, natijah daripada mujahadah ini, natijah daripada pengajian ini, natijah daripada haflah ini, natijah daripada jilsah ini, sebenarnya ada pada hari ini Abi nak cerita dua perkara. Natijah daripada yang hampa susah payah mai mengaji, korbankan masa main, korbankan masa main game, korbankan masa main gadget. Mai celapak mai mengaji di pondok Haji Taib ni. Apa faedah dia? Apa buah dia? Buah dia ada dua perkara yang cukup mahal. Yang pertama sekali, kecantikan akhlak. Kecantikan akhlak ni buah nombor satu. Akhlak ni payah nak cari. Hampa berlakon macam mana pun takkan jadi. Kecantikan akhlak ni tak boleh dibuat-buat. Berlakon atas pentas boleh, tapi lama mana berlakon? Sejam berlakon. Boleh lah sejam berlakon. Nak cantik akhlak sepijak semua tak mati. Tapi bila orang yang tak cantik akhlaknya ni, kalau dia berlakon, kita makin rapid dengan dia, makin kenal benda tak bagus kat dia. Makin rapid dengan dia, makin rapat dengan kawan-kawan kat sekolah si A ni, makin nampak benda-benda tak elok keluar. Baru kita tahu macam ni akhlak dia yang sebenar. Tapi orang yang cantik akhlak dia, makin kita lama kenal dia, makin terkeluar sifat baik dia. Makin sayang, makin cinta dengan dia, makin kasih dengan dia. Macam para sahabat Rasulullah, makin lama duduk dengan Nabi, makin terpancar akhlak mulia, makin nak tak mau balik daripada rumah Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Abi kalau nak bagi contoh yang jauh-jauh payah. Abi nak bagi contoh, Abi bersahabat dengan Ustaz Aziz dah lama, belah tahun. Pernah satu ketika kami berjalan sama-sama, kami sampailah, Allah bawa kami berjalan-jalan, membeli di satu kedai. Kemudian kami nampak satu orang muslimat yang tak pakai tudung. Kemudian Ustaz Aziz cuit Abi, Ustaz tegur sikit ni, tak pakai tudung, macam mana nanti nasib dia ke akhirat, dunia pun tak pakai tudung, macam mana. Lepas tu Abi ni dalam hati kata, aku ni tak kenal dia ni, sekali lagi aku tegur dia sekali, tak pasal-pasal makan penampak sulung dengan perempuan ni sekali lagi. Aku bagi kenal dulu lah, baru nak tegur dia, bagi lama-lama sikit kan. Konon-konon lah alasan. Abi pun tak jadilah nak nasihat perempuan tu. Tapi Ustaz Aziz, dia tahu Abi tak nak nasihatkan, tak nak buat amal ma'ruf nahi munkar. Jadi Ustaz Aziz bagi nasihat kepada perempuan tadi. Adik, kalau adik pakai tudung lebih cantik, nanti try lah pakai tudung. Agaknya lah besok tu perempuan tu yang cashier tu pakai tudung dah. Agaknya lah. Macam mana akhlak? Dia akhlak ni tak dapat ni dia bentuk dengan mengaji luar negara, berpuluh tahun mengaji agama, kitab-kitab penuh dinding, tak boleh nak bentuk akhlak. Bukan kitab yang membentuk akhlak. Tetapi yang membentuk akhlak ialah bersahabat dengan orang soleh, bersahabat dengan ulama, bersahabat dengan arif billah, bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah, yang sahabat-sahabat Rasulullah bersahabat dengan Rasulullah. Betul lah maksud hadis, man safahani wa man safahani dakhalal jannah. Siapa yang salam aku, siapa yang salam dengan orang yang salam aku, masuk syurga. Itulah maksud hadisnya. Itu tafsiran yang luas. Tafsir bukan maksud dia asalkan salam orang yang pernah salam Nabi masuk syurga, bukan semudah itu nak masuk syurga. Habis Abu Jahal pernah salam Nabi masuk syurga. Abu Lahab pernah salam Nabi, pernah cium Nabi masuk syurga. Apa maksud hadis tu? Siapa yang pernah salam aku dan siapa yang pernah salam orang yang salam aku, dakhalal jannah, nescaya masuk syurga. Apa maksud dia? Iaitu sanad tazkiyah yang diperturunkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sahabat turunkan kepada tabi'in. Tabi'in turun kepada tabi'in. Mengalir cahaya Rasulullah. Nur Muhammad tu, rahmatan lil alamin, mengalir. Jadi kita ni ambil akhlak daripada orang soleh. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak lagi lah cerita seumpama itu.
masa Abi bersahabat dengan Ustaz Aziz, satu hari, ialah bila bersahabat ni kita seronok. Satu hari Ustaz Aziz bagi Abi RM50. Abi ambil lah, dah orang soleh ni bagi berkat, kita tak ambil, rugi. Abi mengaji dekat Usbah Hashimiyah ni. Dekat Usbah Hashimiyah. Kalau orang soleh bagi tisu pun kita kena ambil. Sebab ada berkat pada tisu. Ambil. Kecuali orang jazbah. Kalau orang jazbah ni macam dia tengah fana, dia tengah tak betul kan. Kalau dia bagi tisu jangan ambil, dia bagi kurma jangan ambil. Nanti dia transferkan jazbah dekat kita pula jazbah kita jadi tak apa betul, dia jadi elok, kita pula sambung dia punya jazbah ni. Jadi dipesankan orang tengah jazbah ni jangan ambil barang yang dia bagi. Tapi orang yang tengah waras, orang soleh, ulama, arifin, arif billah, para sadat, para asyraf, kalau bagi barang kurma ke buah limau ke sekupang pun ambil, kerana di situ ada berkat. Ambil lah. Tiba-tiba kami ni di meja tu didatangi oleh peminta sedekah. Peminta sedekah datang. Habis cari duit RM1, duit RM2, selalu sedekah RM1, RM2 je, RM5. Tapi dia ada baru duit tadi Ustaz Aziz bagi RM50. Awak tak bagi yang tu. Ni bukan duit Abi pun. Duit Allah nak uji, bukan Ustaz Aziz bagi pun. Allah yang bagi. Kan? Semua rezeki kita Allah bagi. Ambil duit RM50 tu bagi si buta ni tadi. Apa salah? Kan? Lepas tu Abi tak bagi, selalunya bagi RM1, RM5 je. Lebih kuat apa RM10. Tak bagi. Simpan. Lepas tu Abi kena katok. Lepas tu dia mai talk selepas tu tentang meraihkan fakir miskin, kasih kepada orang fuqara, kasih sayang Rasulullah. Dia mai 1 jam talk berkenaan dengan tu, basuh Abi ni. Masih ada lagi sifat kedekut. Bukan duit Abi pun, baru je tadi Ustaz Aziz bagi kat Abi. Bagi je lah RM50 kat fakir miskin tu, apa salah? Lepas tu bila kita duduk, kita pun tak tahu talk apa yang kita akan kena. Allah nak bagi cakap apa. Waktu talk ketika itu tak silap Abi lah, cerita tentang fakir miskin, kasih kepada fuqara, meraihkan mereka kerana mereka ini adalah buah hati Allah. Orang du'afa ni, fakir miskin merupakan asnaf, sayang kepada fakir miskin. Sayyidina Ali kata, nak tahu kita ahli dunia atau ahli akhirat, tengok sifat kita. Kalau fakir miskin, du'afa datang kat rumah kita, kita seronok ke tidak? Kita seronok ke tak? Kalau kita buka pintu, Allah, Pak Ya, buka, Pak Musa datang. Meh. Mudah-mudahan kita ahli akhirat. Tapi kalau datang tu Datuk Tan Sri, kita raikan. Allahu Akbar, Datuk, peluk. Datuk. Nak melabur 1 juta. Nak melabur 1 juta. Kita punya rai. Tiba-tiba mai du'afa miskin. Pening kepala. Mai lagi lah Pak Ya. Kemarin dah mai dah. Bagi dah. Mai lagi hari ni. Maknanya kita memang ahli dunia. Memang kita kena katok nafsu kita. Memang ahli dunia. Orang Melayu panggil mata duitan. Nak kena katok. Nak kena basmi ni. Peperangan lebih hebat daripada perang Badar berlaku dalam diri. Maknanya engkau ahli dunia ketika itu. Kerana suka dengan orang yang memberi manfaat dunia. Datang, suka. Tapi orang yang nak mengambil dunia kita, nak minta sedekah pada kita, kita tak happy. Tapi kalau terbalik, orang yang minta sedekah kita happy, orang yang nak memberi keuntungan dunia datang, kita biasa-biasa je. Maknanya okey tu, normal. Bukan bagus, normal lah tu. Maknanya mudah-mudahan mengikut piawaian. Ni Abi cerita teringat bila kita bersahabat dengan orang soleh. Banyak faedah-faedah. Ni 2 cerita ni yang Abi teringat lah. Banyak lagi cerita-cerita yang lain tentang kecantikan akhlak para arifin billah. Masa di Mesir, Abi berjalan dengan Said Afifi. Said Afifi naik bahtera pergi jalan-jalan dekat Sungai Nil. Abi nak cecah, nak daripada sampan tu kita nak ambil air sungai, dia tak sampai. Jadi Said Afifi ni yang merupakan qaid, pemimpin di situ, dia ni macam kira kalau kita naik kapal, dia ni orang yang paling besar dalam kapal tu. Ibaratnya kedudukan di ketika itu ibarat
Sekarang ni Abi dengan Anwar Ibrahim lah macam tu. Kita ni orang biasa, dia Perdana Menteri macam tu. Jadi bila tengok benda tu, Said Afifi tu, dia ambil tangan dia, tolong cedok air, dia bubuh kat tangan Abi. Abi pun minum. Nampak tak? Kenapa dia? Padahal dia ni ketua kat situ, dia orang besar kat situ. Orang lain tak terfikir nak buat macam tu. Dia datang, dia tengok Abi tangan tak sampai, pendek ketot orang Melayu, dia tak Arab besar, dia cedok air Sungai Nil tu. Dia bubuh kat tangan Nabi, minum. Bayangan Rasulullah, akhlak dia tu. Bayangan Rasulullah. Dan kisah-kisah yang cantik dan indah seumpama ini, berjuta kisah kecantikan akhlak. Akhlak inilah menjadikan orang masuk Islam. Tertarik dengan kita. Dan yang keduanya, buah kepada benarnya sesuatu perjalanan ialah solat tahajud. Kalau nak tahu satu-satu majlis yang dipimpin oleh seorang guru itu berkat atau tidak, tengok diri kita mampu tak bangun tahajud. Kalau makin mampu istiqamah. Sebelum ni 5 minit sebelum subuh, kemudian jadi setengah jam sebelum subuh, kemudian jadi 1 jam sebelum subuh, kemudian jadi 2 jam sebelum subuh bangun tahajud, makin bertambah. Solat duha mula-mula tak buat, lepas tu makin mengaji 2 rakaat, lepas tu jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 10, jadi 12. InsyaAllah kamu berada di jalan yang benar. Itu tanda yang paling mudah. Cantik akhlak. Yang kedua, mudah bangun tahajud malam. Kerana tidak ada, InsyaAllah lah, memang Abi pernah jumpa dan Abi rasa tak ada grup-grup ajaran sesat yang menatijahkan mudah bangun malam, istiqamah, mudah bangun tahajud. Macam ada orang kejut, mudah bangun tahajud. Allahu sallam. Yang berkat lagi dalam tempoh 40 hari lepas bai'ah dengan mana-mana grup, dalam tempoh 40 hari mesti jumpa mimpi Rasulullah. Ini yang paling syok lagi. Dalam tempoh 40 hari selepas bai'ah, insya-Allah jumpa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah 3 tanda buah yang paling ringan untuk mengenali satu grup sesat ke tak sesat, betul ke tak betul. Jadi belum cuba belum tahu, mai baru tahu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi saya dapat berada di sini bersama guru pembimbing rohani. Syukur alhamdulillah. Jadi di sini hati saya ditempa untuk mengesahkan Allah. Jadi di sini juga saya diberikan tips untuk bagaimana nak mengingati Allah setiap masa. Jadi saya cuba kaedah ni. Jadi kaedah dia, bila pegang sahaja gelas, jangan kata aku pegang gelas, tapi kata bukan aku yang pegang, tapi Allah yang pegang. Bila kita terasa nak makan sesuatu, jangan sebut aku rasa makanan itu, tapi sebut Allah yang memberi kehendak untuk aku rasa makanan itu. Jadi sebut setiap kali, bukan aku tapi engkau ya Allah, bukan aku tapi engkau ya Allah. Tapi rupanya sebut di mulut senang, nak praktikalnya payah. Dalam 24 jam tu, mungkin kalau dikira dihimpunkan, mungkin setengah jam aja yang saya boleh ingat. Yang selebihnya untuk dipahatkan di dalam hati itu memang agak payah. Padahal Allah itu mesti kita dahulukan nombor 1 pada setiap masa dan setiap saat. Jadi di sini pentingnya orang yang dapat membimbing hati, orang yang dapat membimbing rohani. Itulah sebabnya kita kena sentiasa bersama dengan pembimbing rohani supaya kalimah la ilaha illallah itu dapat kita teguhkan. Itu sahaja untuk saya kongsikan pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
apa yang diucapkan oleh saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita semua itu tadi. Pada Al-Fadil Ustaz Auza'i, Al-Masri, Syekh Latif, Muslimat, Harifah Sa'diah, Al-Jufri, Al-Qadri. Alhamdulillah semuanya tu daripada Khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat kudus yang tak lain. Mereka menyeru tu daripada kalam Allah, daripada kalimat kudus, suci, tak lain. Nak ngajakkan kita ni sama-sama mengesakan Allah. Kemurnian jiwanya, keikhlasannya tadi, datang benar-benar daripada qalbun yang suci. Tak lain, kalam itu adalah daripada kalam Allah yang mengajak kita bersungguh-sungguh bersama-sama kita untuk mengesakan Allah. Ada tujuan sebenarnya. Tak mahu arah ke lain. Arah ke lain selain daripada Allah, itu adalah arah yang salah, ataupun mengarahkan kepada ke arah kerugian. Jadi ke arah keberuntungan. Mereka ni sahabat-sahabat, saudara-saudari kita tadi mengajakkan kita mendapat keberuntungan yang sebenar-benar, iaitu tak mahu kita lari tajuk. Tetap juga tajuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengajak kepada umatnya benar-benar meyakini nyata berkehidupan dengan Allah. Bukan berada was-was lagi dah. Nyata yang ada hanya Allah benar-benar. Itu yang dibawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu yang saudara-saudari kita, sahabat kita ajakkan. Kemurnian, kesuciannya tadi. Seperti mana Allah SWT mengesakan dirinya. Apa yang diucapkan tadi tak lain, bukan nak membesarkan siapa-siapa, membesarkan Allah Subhanahu. Itu semua adalah cerita-cerita yang asliah yang diceritakan oleh sahabat dan saudara-saudari kita tadi. Cerita yang betul-betul, bukan ada cerita untuk ciptaan, untuk pengakuan diri. Tapi pengakuan itu adalah akuan keesaan cerita Allah Subhanahu Taala. Manisnya bagi orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar suci nakkan Allah, tidak ada pembohongan, tidak ada kemunafikan, dalam qalbunnya benar-benar nakkan Allah, pasti dia akan terasa kemanisan apa yang disampaikan oleh saudara kita, saudari kita tadi. Pasti akan mengusik jiwa kerohanian kita. Sebab cerita ni adalah cerita Allah asli, maka diulang, diceritakan kembali untuk menambahkan lagi zadadhum imanau. Setelah iman yang Allah dah bagi, keyakinan, kemanisan yang Allah dah bagi, ditambahi lagi oleh Allah setelah kita mengulang-ulangkan, menceritakan setiap detik dan saat. Semuanya adalah cerita-cerita untuk mengesakan Allah. Maka diolahkan, tak mahu cerita yang lain, tak sedap cerita yang lain. Cerita-cerita yang enak, yang manis, yang kita tahu ada tujuannya, yang paling best adalah cerita wa amma bi ni'mati rabbika fahdis. Tenggelamnya kita, tak ada keakuan diri, nikmatnya kita dengan Allah, maka mati kita yang ada hanya cerita Allah, maka itu yang disuruh sampaikan. Kerana sampaian itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala asli, maka dia tidak memerlukan sokongan daripada makhluk-makhluk. Perkataan dia yang datang daripada kalam Allah yang kita ucapkan ini adalah perkataan Allah yang suci, yang murni, maka perkataan itu tidak perlu siapa-siapa pun untuk menyokong, untuk nak menaikkan, untuk disebar, tak perlu. Cukup Allah sendiri yang naikkan tu tadi. Kita tak perlukan makhluk lagi dah. Sebab dah memang perkataan tu perkataan Allah, pasti akan jadi, nyata, jelas, iaitu kun fayakun. Inilah keberuntungan bila orang duduk dalam keadaan mengenal diri, mengenal Allah, dia akan merasakan lah. Setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada orang-orang yang tidak ada keakuan diri, macam mana Ustaz Auza'i Al-Masri cakap tadi. Orang-orang yang ahli arif bin billah ni, dia dah seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tu sendiri bagi tahu, kalau ada Nabi lagi engkau ya wahai arif billah. Sebab orang arif billah ni seperti Nabi juga. Tak tinggal lagi makam Nabi dah tak ada.
Yang ada, Nabi kata, kalau ada engkau lah. Sebab apa? Itu menunjukkan pengganti kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya adalah orang arif billah yang kenal diri, kenal Allah. Mereka ni tak ada keakuan diri. Begitu juga para rasul, para nabi, wali Allah, semuanya tak ada keakuan diri. Maka tu Nabi katakan, kalau ada selepas aku Nabi, engkau. Ataupun Nabi mengatakan, aku tu engkau, engkau tu aku. Lebih ke arah kita. Sebabnya bukan arif billah tu Nabi, tapi dia membawa watak Nabi, iaitu tak ada keakuan diri. Beruntungnya, orang yang tak mencapai keadaan itu, dia akan hidupnya huru-hara, tak tentu arah. Dia bagi dunia seisinya pun tak cukup. Tapi bagi orang-orang yang dia betul-betul nakkan Allah, mencari jalan kenal diri, kenal Allah, bersusah payah, pasti Allah bagi, dia akan dapat kemanisan yang tak ada kemanisan lagi yang lebih manis, iaitu berkehidupan dengan Allah, tak merasa ada keakuan diri. Setiap dia berjalan kaki, setiap nafas dia turun, dia rasakan betul-betul Allah. Dia rasakan betul-betul tak ada keakuan diri dia, dileburkan oleh Allah SWT. Manisnya tak dapat nak diucapkan. Jadi kita tak ada, kita berdialog, kita bertalk ni, kita menyampaikan sesuatu, tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan macam mana? Kita nak orang ramai percaya cakap kita, tak perlu. Kita tak perlu sokongan siapa-siapa, ulama ke apa ke, kita tak perlu. Kita tak perlu pemimpin ke, nak bagi duit ke, nak support ke, kita tak perlu. Kita hanya perlukan sampai ke betul dalam keadaan tidak ada keakuan diri. Jadi percakapan kita tu pasti Allah yang sokong. Kita tak perlu kaya cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan kata, si Haji buat ni nak cari pengaruh, si Haji ni nak ni dalam YouTube dia buat ni supaya orang ramai tahu dia terkenal. Tak ada masa lah saya nak fikir ke situ. Itu bagi saya itu semua sia-sia punya pemikiran, tak masuk dalam otak saya. Saya dah cukup dengan Allah tu, cukup dah. Saya pun tak perlu. Tapi kalian yang rugi kalau kalian tak mengikuti. Kerana Allah suruh ikut, kamu tak ikut. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kalau kamu tak ikut orang-orang yang Allah suruh ikut, maka kamu yang rugi, kami tak rugi. Kami menyampaikan apa yang telah asliyah yang Allah anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. Tak ada bengkok, kami yakin kami dah sampaikan. Kalian tak boleh dakwa kami. Kami dah buat apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Tak ada pun kami sembunyi-sembunyi. Kami ceritakan betul-betul. Dan kami tidak takut pun. Malahan kalian yang takut pada kami. Malahan iblis yang takut pada kami. Setan yang takut pada kami. Kami nak pergi mana? Setan jemput pun, iblis jemput, kami pergi. Kami pergi Kedah. Asalkan itu suruhan daripada Allah. Kerana Allah menyuruh Nabi diutus membawa rahmatan lil alamin, maka Nabi tak ada musuh. Kerana Nabi bawa rahmatan lil alamin, Nabi tak ada musuh. Kami mau mengikut jejak langkah Nabi SAW, kami pun tak ada musuh. Jadi kami boleh pergi mana pun, sebarkan ya selebar seluas-luasnya, iaitu rahmatan lil alamin. Cuba orang adik-beradik ke siapa pun nak buat jadi musuh, kami tetap juga sebarkan rahmatan ya alamin. Buktinya bila Ustaz Zain Al-Masri kata, tengah malam kami lagi kuat tahajud, berdoakan kepada kalian, siapa yang membuat kepada kami kerosakan, kau balaskan kesadaran kepadanya ya Allah. Jangan apa-apakan. Itu doa Nabi Muhammad SAW ketika difitnah, nak dibunuh. Malah Nabi bagi kuat lagi, ya Allah bagi rahmat pada dia ya Allah. Jangan apa-apakan. Kami mau mengikuti dan kami membuatnya. Ngikut jejak langkah Nabi itu dah berpuluh tahun. Bukannya kami bercerita, kami buat lagi, kamu hentak kami, lebih kami bagikan lagi kebaikan kepada kalian supaya Allah bagi kesedaran ya Allah. Allah bagi ke engkau ya Allah. Ini semua mereka tak tahu ya Allah. Kalau kau ampunkan, kesiankan dia, engkau lebih bijaksana ya Allah. Kami pujuk Allah Ta'ala ibaratnya. Kerana dalam diri kami dah tak ada apa-apa keinginan. Kami dah cukup dapat Allah. Kami tak perlu apa-apa pun. Kau buat macam mana kepada kami kan, kami tetap terus menebarkan, menaburkan rahmatan lil alamin. Lagi kuat kami. Alhamdulillah. Lagi orang fitnah. Lagi adik-beradik tak suka. Lagi ni orang tak setuju. Ustaz-ustaz tak faham kita. Hentam kita. Lagi kita kuat dengan Allah Ta'ala. Mohon ya Allah ampunan. Mohon kepada mereka ya Allah. Lagi kuat kami antarkan nur-nur.
Nurun ala nur, hantar kepada mereka ya Allah. Nurun ala nur. Lagi tengah malam bersunyian dengan Allah. Lebih kami sayang, kesian ya Allah. Menangis-nangis, mengalir air mata kami kesian kepada untuk mereka dapat hidayah ya Allah. Rugi ya Allah kalau dia macam ni ya Allah. Engkau lebih faham ya Allah. Dia hamba Engkau, kesianlah dia ya Allah. Dia fitnah aku, dia buat ni macam-macam ni. Dia tak faham ya Allah. Engkau bagi faham ya Allah. Dia hamba Engkau, Engkau lebih faham ya Allah. Macam tu dia pujuk. Nabi tu pujuk begitu. Walaupun umat dia tak mengikuti jejak langkah Nabi, Nabi lagi kuat mendoakan orang begitu. Hingga kan Nabi buat solat taubat 1000 rakaat. Menurut satu riwayat, 1000 rakaat Nabi solat. 3 isteri dia tegur. Kenapa teruk sangat bang? Kenapa teruk sangat ya Rasulullah? Engkau dah tak ada dosa ni solat taubat sampai 1000 rakaat satu hari, kenapa? Pasal Rasulullah nampak umat dia akan datang nanti lebih banyak mati tak bertaubat. Jadi Rasulullah tu ni khas untuk bukan umatku yang terpilih, tapi untuk umatku yang bila dia mati nanti tak sempat bertaubat. Jadi aku dah taubatkan dia dulu. Ya Allah, manusia seperti apa itu? Kita hidup maknanya dalam keadaan suci. Kita jaga kesucian kita. Kita nur roh kita daripada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suci. Jadi perlu kita jaga kesucian. Menjaga kesucian tu lebih berat lagi daripada kita beramal 60 tahun. Beramal 60 tahun tu agak mudah. Tapi menjaga kesucian tu, satu hari pun susah nak jaga kesucian. Maka tu Sayyidina Ali kata, jagalah kesucian, jaga kesucian. Dengan cara apa? Menghilangkan rasa keakuan diri. Tu jaga kesucian. Ada keakuan diri, menangislah kita. Sebab tu kotor dah. Kita dah buat kotoran. Ada sangka buruk, ada ke apa-apa tak elok, itu maknanya ada keakuan diri, itu dah kita merosakkan kesucian. Kesucian ni seperti malaikat-malaikat sentiasa tak berbuat salah, jaga kesucian. Istiqomah, Sayyidina Abu Bakar kata jaga kesucian kolbun kita. Jangan merasa ada keakuan diri. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya atas rahmat Allah dan kurniaan Allah yang sentiasa dikurniakan kepada kita hingga kan kita sentiasa bahagia mengesakan Allah tanpa ada rasa keakuan diri. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasihlah atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada lagi rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.